tunggu berapa orang lagi masuk, kemudian kita telah. Baik, saya rasa kita boleh mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, jadi pertamanya saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Farzana, kepada Brian, kepada Echa, kepada Werda dan kepada Rus sebab meluangkan masa untuk hadir ke sesi malam ni lah. Right? Sebab agak impromptu juga, jadi saya amat hargailah korang dapat meluangkan masa ni. Sesi ni agak santai saja sebab one thing sebab dah akhir hari kan, jadi macam saya pun dah lengai, bukan lengai tapi macam ada kelas waktu pagi, masuk kemudian petang tu ada amali tahun 1, kemudian petang lagi ada kelas STPD, ada 3 kelas hari ni, lepas tu malam ada ni, so macam kita santai sajalah malam ni, tapi kita santai dalam kata kalau ada apa-apa yang awak nak mencelah, dan mencelah sajalah, right? Kita anggap dia macam perbualan lah, dia bukannya sangat macam kuliah ataupun macam tutorial ataupun itu, right? Jadi sebab tajuknya taklah santai, tapi macam saya rasa untuk tajuk macam ni dia lagi mudah dan lagi berkesan sekiranya kita tak azin kita anggap ni macam perbualan santai lah daripada saya mengajar benda ni, right? So saya rasa ada dua perkara yang bukan dua perkara, tapi bila kita baca bila saya baca balik perbualan kita semalam kan, lagu semalam tu, saya rasa ada dua perkara yang boleh kita bincangkan. Yang pertamanya adalah tentang bagaimana kita nak mencari rujukan, itu perkara yang pertama. Kemudian macam mana kita nak menjawab soalan. Bila kita diberi soalan tugasan tu, apa yang boleh kita buat supaya kita faham apa soalan tu nak, dan kita memberikan penyelesaian yang soalan tu hendaki. Jadi ada dua perkara kat situ, bagaimana nak mencari rujukan dan macam mana nak membaca atau mentafsirkan soalan tugasan ke, soalan kuis ke, soalan peperiksaan ke, tapi soalan lah sebenarnya. Dan saya rasa kalau memang tak sempat lah kalau nak buat semua tu, right? Jadi apa yang saya akan lakukan, saya rasa untuk malam ni saya akan selesaikan dahulu tentang macam mana kita nak mencari rujukan tu, sebab saya rasa itu yang
perlu didahulukan. Bila kita dah ada rujukan tu, kita dah tahu apa rujukan yang kita patut gunakan, right? Then isu macam mana nak mentafsir ataupun nak memahami soalan tu, dia akan dia lagi mudah sikit untuk diselesaikan. Okay, so kalau korang okey, jadi malam ni kita tumpukan kepada macam mana nak mencari rujukan. Kemudian insyaAllah kita boleh hadirkan satu lagi sesi lebih kepada macam mana nak, saya akan masukkan juga macam mana nak menterjemahkan soalan, macam mana nak memahami soalan ni untuk malam ni. Cumanya saya tak pergi betul mendalam lah. Kalau nak pergi betul-betul mendalam tu, saya akan kita boleh bincangkan macam mana nak usaikan strategi untuk usaikan soalan, macam mana nak macam mana nak menulis dalam penyelesaian. Tapi itu dah masuk strategi menyelesaikan masalah lah. Dan itu saya akan buat sebagaimana saya ajar pelajar-pelajar Olimpiad saya lah. So macam but I think for tonight we just focus on how to find. Kita mulakan dengan macam mana nak mencari rujukan saja. Okay. So saya ada sediakan sedikit catatan untuk malam ni. Saya akan kongsikan catatan ni nanti. Saya just terangkan saja dulu. Right? Isu utama kita adalah, katakan kita sedang belajar apa kursus yang kita sedang belajar sekarang, tak kira lah mekanik klasik ke, mekanik kuantum ke, ataupun mekanik yang biasa saja kan. Katakan kita tak tahu tentang sesuatu kan, kita belajar tentang contohnya kita belajar tentang mekanik, lepas tu kita terjumpa istilah contohnya kita terjumpa istilah katakan kita belajar mekanik, lepas tu kita jumpa istilah principle of least action. Right? Katakanlah kita sedang baca nota kita, ataupun kita sedang menjawab, kita nak menjawab suatu tugasan, lepas tu kita terjumpa perkataan ni kan, principle of least action. Lepas tu kita tak tahu kan, apa maksudnya principle of least action ni kan. Apa langkah kita untuk mendapatkan maklumat tentang benda ni, principle of least action ni. Pada saya dia ada tiga langkah lah. Langkah yang pertama adalah kita patut tanya diri kita, dan ini betul yang saya sering beritahu kepada pelajar saya lah. Bila kita terjumpa satu perkataan atau satu konsep yang tidak kita fahami, kita patut pause, kita patut berhenti dan tanya diri kita, berapa lama aku beri masa kepada diri sendiri untuk memahami konsep tu ataupun perkataan tu. Dan saya berikan petua ni sebab saya dapati setengah pelajar, bila dia baca suatu karya baru, dia baca dalam nota ke, dalam slide ke, atau dalam buku ke, dia baca tu kali pertama. Lepas tu bila dia dapati yang dia tak faham sesuatu yang terdapat pada apa yang dia baca tu, dia dah mula panik. Sedangkan itu cuma kali pertama dia baca benda tu. Jadi seolah-olah ada andaian di pihak pelajar tersebut, dia mengandaikan, oh aku patut boleh faham sesuatu pada kali pertama aku baca. So there's this assumption for some students, among some students, that they should be able to understand what they have read immediately and automatically. Meskipun, even though that is the first time they encountered that word, the first time they encountered that concept, right? So I'm not saying that automatic or immediate or spontaneous understanding cannot occur, but then for me, untuk saya pribadi, kalau saya baca sesuatu, lepas tu itu kali pertama saya baca benda tu, dan saya tak boleh faham, saya takkan terus panik tau. Sebab saya tahu saya perlu beri masa kepada diri saya untuk menghadam benda tu.
Sebab tu kalau kadang-kadang kalau pelajar bertanyakan kepada saya untuk terangkan suatu konsep, saya akan tanya pelajar tu balik, berapa kali dia dah baca uh, tentang perkara tu? Adakah dia baca sekali lepas tu dia terus tak faham, ataupun dia baca sekali lepas tu dia tak faham, lepas tu dia terus gelabah lepas tu tanya orang lain, ataupun dia dah baca 3 kali, 5 kali tak faham-faham juga, lepas tu dia baca mungkin di tempat lain kan, bukan dari satu rujukan saya tapi rujukan-rujukan berbeza, masih tak faham juga. Kalau kes macam tu, saya rasa berbaloi untuk awak bertanya kepada pensyarah. Tapi kalau itu kali pertama awak membaca tentang perkara tu, kemudian awak dapati awak tak faham sepenuhnya apa yang awak baca tu, cuba tanya diri sendiri, berapa kali aku dah baca benda ni? Kalau itu kali pertama awak baca atau kali kedua awak baca benda tu pun, jangan panik lagi lah. Jangan panik lagi. Berikan masa kepada diri awak untuk memahami, untuk menghadam benda tu. Right? Uh, Read it several times, and even I mean if you can't understand it immediately, then you might want to do something else, right? Maybe as you're doing something else, the understanding will come. Right? Berapa banyak di kalangan kita yang uh, mungkin bila kita baca tu kita tak faham, tapi bila kita tengah buat benda lain tu kan, kita tengah mandi ke tengah masak ke, lepas tu kita akan fikir balik, aku faham lah apa yang aku baca tadi. So the point for this part is not to panic too quickly when you do not understand something, right? So jangan panik, jangan panik, right? Sebab kefahaman tu dia tak semestinya datang serta-merta, right? Even untuk macam saya pun untuk setengah untuk setengah perkara, untuk kebanyakan bukan setengah perkara, untuk kebanyakan perkara, sedikit saja benda yang saya faham serta-merta, right? Kali pertama saya, ataupun yang saya faham kali pertama saya baca benda tu kan. Sebab semakin kita belajar lebih tinggi, maka benda yang kita kena baca tu menjadi lebih rumit kan. Dan kalau tahap pengetahuan kita tu tidak meningkat selaras dengan apa yang kita baca, maka dia apa, jur, bukan jurang tu, bukan jurang tapi macam cabaran untuk memahami sesuatu perkara tu akan jadi susah. Dia semacam kalau awak pernah mengangkat berat, mengangkat berat di gym ke, contohnya kalau awak jenis yang main gym, awak akan tahu bahawa kalau kita akan mulakan dengan berat yang ringan. Berat yang ringan, kemudian semakin kita kerap bermain, semakin kuat kita, maka kita akan meningkatkan berat yang kita angkat kan. Kalau kita baru mula main gym kan, kita takkan terus cuba angkat dumbbell yang paling berat yang ada dalam gym kan. Dan kalau kita tak boleh angkat dumbbell yang paling berat dalam gym, kita akan panik kan. Kita akan kata, oh aku tak mahu lah main gym sebab aku tak boleh, walhal kita baru beginner, right? So perkara yang pertama, point yang pertama ni adalah tanya diri sendiri, right? Berapa lama dah awak cuba memahami perkara tersebut, right? Kalau kita baru saja mula memahami benda tu, then give yourself time, right? Give yourself time. You might not understand it immediately, you might not understand it in 30 minutes, you might understand it in 1 hour. You might take several days to sort of understand it. But tak apalah, sebab memang belajar memang macam tu, right? Kefahaman tu tak akan datang semata. Tapi yang pentingnya kita tak berputus asa, right? Kita sentiasa merenungkan perkara tu, we always reflect on it, we always thinking about it, right? And then God willing, the understanding will come, right? Sooner or later, right? It is when we give up too soon, itu yang menyusahkan, right? So the key here is not to give up too soon, right? So itu perkara yang pertama, betul yang kedua, setelah katakanlah awak dah membaca banyak, awak dah membaca berkali-kali, awak dah fikirkan benda tu untuk berhari-hari, tak sampai-sampai juga kefahaman tu, awak boleh cuba
mencari maklumat tentang perkara tersebut dalam rujukan. Dan di sinilah timbulnya isu tentang macam mana nak mencari rujukan. Rujukan ni dia tidak termasuk nota kuliah. Nota kuliah tu bukan rujukan. Rujukan tidak termasuk slide kuliah. Kenapa tak termasuk? Kenapa saya tak kira tu sebagai rujukan? Sebab nota kuliah, slide kuliah ini memang awak kena baca pun, right? Memang awak kena baca, right? Sebab nota dan slide kuliah ni yang memberitahu awak apa yang pensyarah expect, pensyarah harap awak ketahui tentang suatu topik. Jadi bila kita kata semak dalam rujukan ni, ini bermaksud rujukan selain daripada dalam nota kuliah, selain daripada slide kuliah. Ini bermaksud kalau kita tak faham sesuatu kan, kita tak faham suatu konsep tu, satu strategi yang kurang bagus adalah untuk membaca slide kuliah ataupun nota kuliah berkali-kali, right? It is not, if you don't understand something contained in the lecture notes or in the slides, and you have thought about it for many days, for instance, then at some point you need to know that the problem is not because you don't read, macam mana, it is isunya bukan sebab kita tak cukup membaca nota kuliah kita atau slide kuliah kita. Maksudnya kalau awak dah baca nota kuliah atau slide kuliah awak sebanyak 10 kali, awak tak, dan sebanyak 10 kali tu awak tak faham juga apa yang dikatakan dalam slide dan nota kuliah tu, then awak tak boleh jangka yang kali ke-11 awak baca tu awak akan faham, right? So di situ kita, bila awak tiba dalam detik semikian, awak kena sedar, oh ini tiba masanya untuk aku cari rujukan lain, kan? Jadi macam nota kuliah dan slide kuliah tu awak dah perah habis-habisan maklumat yang terkandung dalam nota dan slide kuliah tu, dan tak boleh perah dah, jadi awak kena cari rujukan lain. Dan itu yang kita nak bincangkan malam ni, right? InsyaAllah saya tak akan ambil masa yang lama lah, mungkin kita habis sebelum pukul 10.30 tu kot, sebab dah agak lewat kan. Bagaimana mencari rujukan kursus ni? Saya bahagikan kepada dua. Satu, rujukan bertulis dalam bentuk buku, right? Apa yang panggil buku teks, right? Buku teks. So ini adalah bahan bertulis lah. Ini so bahan kita kata ni buku lah, bahan bertulis. Bila kita belajar di sekolah dulu, kita biasa menggunakan buku teks kan. Setiap subjek tu ada buku teks. Mungkin kalau kita tak gunakan buku teks pun kita guna buku macam buku latihan kan, atau buku rujukan yang macam dah meringkaskan apa yang ada dalam buku teks tu kan. Buku pelangi ke, sukses pelangi ke, atau whatever tu lah. Matrikulasi pun sama juga kan. STPM pun sama juga kan. Ada buku teks, ataupun kalau tak ada buku teks pun dia ada buku rujukan, yang mana isi-isi itu diberikan dalam bentuk point kan, bentuk point atau berajah yang memudahkan kita untuk mengetahui apa isi-isi penting untuk suatu topik itu, right? Dan itu perkara biasalah untuk sekolah ataupun untuk matrikulasi ataupun untuk STPM sekalipun. Cumanya bila kita dah masuk ke universiti ni, buku teks yang kita akan kerap kali gunakan adalah buku teks yang dia lebih menghampiri, lebih menyerupai buku cerita berbanding buku rujukan yang awak guna di sekolah ataupun di matrikulasi. Apa saya maksudkan bila saya kata buku teks dekat universiti ni menyerupai buku cerita adalah kalau awak pernah lihat buku teks, contohnya buku teks oleh Gian Colli ataupun Young and Friedman, Haldy Resnick, Hallyday,
and Resnick, kalau lihat kesemua buku-buku ni, kalau pernah tengok buku ni, isi-isinya diberikan dalam bentuk ayat, right? Dalam bentuk ayat perenggan, kan? Dia macam membaca buku cerita, right? Jadi macam tu lah. Apa? Aku ada sesi dengan mentee aku. Hello. Tak boleh lah. Dia aku buka aircon so macam dia kurang sikit. Mungkin kau rasa kamu tu. Dia aku dalam pukul 10.30 tu balik lah. Okay, sorry. Ada orang datang. Right. So kalau korang tengok buku-buku macam Giancoli yang Friedman Harry Resnick ni, buku-bukunya buku yang banyak teks, right? Teksnya tu pun dalam bentuk ayat atau bentuk perenggan. Right? Dia bukan dalam bentuk point 1, 2, 3 macam tu. Lepas tu ada bahagian yang menerangkan aplikasi teori tu, lepas tu ada bahagian yang menerangkan kalau kita tahu lagi ada yang bercerita tentang sejarah teori tu kan. Jadi buku-buku teks yang Giancoli, yang Friedman Harry Resnick ni, dia bukannya jenis buku yang kita perlu baca daripada kulit ke kulit. Sebaliknya, ia adalah buku rujukan yang kalau kita nak guna buku-buku ni, kita kena tahu dulu apa yang kita nak cari. Maksudnya, katakan awak nak cari tentang angular momentum. Awak hanya perlu cari bab berkenaan angular momentum saja dalam buku-buku ni. Right? You don't have to read from A to Z in all of these books. Right? You only look up what you need to know. Right? So dan saya sebut ni sebab ada setengah pelajar bila diberikan buku teks Giancoli, yang Friedman Harry Resnick ni, diorang berpandangan yang diorang kena baca tu daripada awal sampai akhir. Tapi tak semestinya. Right? Buku rujukan ni kita hanya perlu baca bahagian yang kita perlukan maklumat. Right? Kalau perlukan maklumat tentang angular momentum, baca bab tentang angular momentum saja. Right? Kalau perlukan maklumat tentang the origin of quantum theory, baca bahagian tentang origin quantum theory saja. Right? Jadi jangan rasa takut, jangan rasa terbeban bila tengok buku-buku teks macam Giancoli, yang Friedman Harry Resnick yang tebal-tebal ni kan, sampai ribuan buku surat kan. You are not expected to read from cover to cover these books. You only have to read the parts that you are interested in, right? So, macam mana nak tahu buku teks untuk kursus kita? Untuk setiap kursus di fizik, di program fizik ni, korang ada diberikan proforma kursus. Right? Contohnya ini adalah proforma kursus untuk mekanik klasik. Rose yang menekalkan. Kalau korang tengok, kalau korang baca proforma kursus ni, perkara nombor 8 yang kat sini adalah rujukan. Kalau korang tengok. Right? Jadi bahagian rujukan ni, dia akan menyenaraikan buku teks yang telah dipilih oleh pensyarah kursus ni yang boleh awak rujuki. Right? These are the so kalau awak nak cari apa buku teks untuk suatu kursus tu, baca bahagian sini. Right? So kalau lihat sini, biasanya bahagian rujukan ni dia akan senaraikan 5 rujukan yang berbeza. Right? Kalau kat sini, boleh Arya, Introduction to Classical Mechanics, kan? Baja, Classical Mechanics, A Modern Perspective, Fowles, Analytical Mechanics, Goldstein, Classical Mechanics, Marian, Classical Dynamics. Right? Apa yang berbeza setiap satu buku ni, selain daripada pengarang dia, kalau korang lihat, apa yang membezakan juga adalah tahun terbitannya. Right? Ada yang 2011, 2012, ada 2003, 1995, 1998. Right? Jadi ada campuran buku yang baru dan yang lama. Right? So sekarang ni isu je, adakah semestinya buku yang baru ni buku yang paling bagus? Right? Dia tak semestinya. Right? Adakah buku yang paling lama ni buku paling bagus? Tak semestinya juga. Right? Cumanya bila pensyarah dia menyenaraikan rujukan-rujukan ni, dia memberi isyarat kepada awak, okay, kalau awak merasakan nota kuliah ataupun slide kuliah tu tak memadai, right, maka
rujukan utama awak selepas nota kuliah dan selepas slide kuliah adalah buku-buku teks. Right? Contohnya kalau sewaktu kuliah, contohnya Dr. Yap dia ada menerangkan satu soalan, kan? Dia menunjukkan jalan pengiraan untuk soalan tu. Dan awak sewaktu kuliah tu awak dapati macam ada beberapa langkah yang Dr. Yap skip, langkau kan. Untuk mendapatkan jalan kerja yang lebih lengkap, right? Salah satu tempat di mana awak boleh mencari jalan pengiraan yang lebih lengkap adalah dalam buku teks ni. Right? So if there are, kalau dalam awak dapati dalam slide atau nota kuliah tu ada macam kelompongan, ada macam jalan kerja tak lengkap ataupun ada macam point yang macam ada takrifan yang tak diberikan, kan? Ada gambar raja yang tak jelas, right? Cuba cari maklumat itu dalam buku-buku teks yang telah disenaraikan di sini. Right? Okay. So ini tentang buku teks untuk rujukan sebuah kursus lah. Sama juga ni saya untuk fizik matematik. Kalau lihat nombor 8, Dr. Anwar je senaraikan buku-buku teks yang awak boleh gunakan sebagai rujukan. Shaw's Outline of Vector Analysis, Advanced Engineering Mathematics, Mathematical Methods for Physicists, a textbook of mathematical physics. Right? Jadi kalau ada perkara yang diajar dalam kuliah, ada perkara yang disebut dalam nota kuliah, ada perkara yang disebut dalam slide kuliah yang awak kurang faham, tempat rujukan yang seterusnya adalah dalam buku-buku ini. Right? Cuba cari dalam buku-buku. Right? So itu kegunaan buku teks. Right? Jadi buku-buku teks ni dia adalah rujukan. Kalau nak susun ya, rujukan yang biasa pelajar gunakan, biasanya untuk pelajar tu mula-mula kalau dia tak faham, dia akan cari nota kuliah. Kedua, dia akan cari dalam slide kuliah. Kemudian kebanyakan pelajar, langkah ketiga apa yang dia buat, dia akan terus cari dekat Google. Dan Google ni adalah satu, dia kemudahan yang bagus, tapi dia juga satu jerat yang sangat, dia macam perangkap yang sangat licik, right? Dia berjanji kepada awak yang dia boleh bagi tahu awak apa saja yang awak nak tahu, right? Google promises you that it will tell you anything you want to know, right? But right, bayaran je, cost je, right, adalah benda yang diberikan tu tak semestinya benda yang awak perlukan pada ketika itu. Right? Google can give you lots and lots of search result, but it does not guarantee that all the search result that it will give you are relevant. Kita yang kena tapis ni betul. Dan kalau kita tak ada kemahiran untuk menapis hasil carian Google tu, akhirnya kita akan dikelirukan dengan lambakan hasil carian tu, right? So apa yang saya nak syorkan kepada awak semua adalah instead of merujuk kepada Google untuk langkah ketiga ni, jadikan langkah ketiga ni sebagai buku teks kursus. Jadikan itu sumber ketiga yang awak rujuki. Sekiranya awak tidak tahu ataupun awak kurang jelas atau kurang faham atau keliru tentang sesuatu dalam kuliah, right? So dan macam mana nak tahu apa buku teks kursus untuk kursus tu? Cari dalam proforma kursus, right? Cari dalam proforma kursus. Okay. Katakan awak dah check dalam proforma kursus, awak dah tahu dah, okey, apa buku teks yang untuk kursus ni kan, ada 5 kat sini kan. Isunya sekarang, macam mana awak nak cari buku ni kan? Macam mana awak cari? Awak nak beli ke kan? Kalau nak beli, awak nak beli kat mana kan? Bukannya ada jual kat MPH, bukannya ada jual dekat Popular kan? Kalau awak nak order online,
awak nak order di mana kan, nak order kat Amazon, nak order kat apa lagi, mungkin Amazon lah yang paling utama kan. Kalau nak order kat Amazon, kena tengok juga harganya mungkin mahal kan. Kebanyakan buku-buku teks ni harganya dalam ratusan ringgit, kalau tak pun mencecah ribuan ringgit kan. Jadi adakah awak nak mengeluarkan wang untuk beli buku teks tu kan? Awak nak pinjam dari perpustakaan, kalau awak berada di kampus bolehlah awak ke perpustakaan dan awak meminjam buku-buku ni. Tapi kalau awak berada di rumah, awak tak ada akses kepada, awak tak boleh datang ke perpustakaan. Jadi apa yang kita boleh lakukan untuk mendapatkan buku-buku ni, right? Apa yang boleh kita lakukan? So macam saya kata kan, adakah awak nak beli dari kedai, ataupun nak beli dalam talian, ataupun nak pinjam dari PTSL. Right? Mungkin ketiga-tiga cara ini tidak sesuai untuk kita semua, right? Sebab kalau nak beli dari kedai, mungkin kedai tu tak jual pun buku ni kan. Kalau nak beli dalam talian, mungkin kita tak ada kad kredit kan, ataupun mungkin kita tak cukup duit untuk beli dalam talian kan. Kalau sampai ratusan ringgit, takkan awak ambil 3 kursus, takkan awak nak beli buku teks untuk satu kursus kan. Nanti RM300 keluar kan, untuk hanya untuk beli buku teks yang awak guna untuk satu semester saja kan. Takkan awak, kalau awak berada di rumah, awak tak boleh pinjam dari PTSL kan. Jadi apa jalan lain yang ada pada kita? Saya ingin mengesyorkan kita muat turun buku teks tersebut daripada satu laman sesawang yang sangat ajaib yang kita panggil sebagai LibGen. Dan so saya akan tunjukkanlah macam mana nak tu, macam mana kita buat ni. Saya share screen saya lagi satu sekejap. Let's see which one should I use. Okay, saya gunakan ni. Okay, saya tunjukkan macam mana nak gunakan. LibGen ni website dia, just type LibGen, right? Sorry, LibGen, right? So this is the website, right? Dia punya URL dia libgen.is, right? So kalau korang tengok, dia punya interface dia sama macam Google lah in a way. Kita typekan tajuk buku yang kita nak tu kat sini. Lepas tu kita make sure pilih non-fiction ataupun science tag. Lepas tu dia akan paparkan lah buku tersebut. So saya ambil contoh buku apa tadi? Buku Classical Mechanics tadi, oleh Arya. Saya ambil yang pertama. Introduction, tajuk dia Introduction to Classical Mechanics. Right? So kita typekan dia punya tajuk tu. So kita klik search. Right? Jadi dia akan keluar senarai buku yang tajuknya hampir sama dengan tajuk yang kita masukkan tu. So kalau tengok sini, kita cari Arya kan. So mungkin berguna kita susun nama author tu ikut abjad supaya sebab Arya so macam A kan. So kata, so kita tengok, kita klik 2 kali. So kalau korang tengok, Atampi Arya Introduction to Classical Mechanics second edition, right? This is kalau ni nama author je, ni nama tajuk buku je, yang ini edisi je, right? Biasanya tak banyak beza di antara satu edisi dengan edisi lain. So kalau ada edisi pertama pun awak boleh guna juga. Kemudian ni nama penerbit je, okey. Ni tahun penerbitannya, right? So itu, dan so kalau korang tengok untuk buku Introduction to Classical Mechanics ni, dia ada 4 hasil carian. 1, 2, 3, 4. Right? So kalau korang tengok sini, ada yang ni, yang ni, yang ni, yang ni. Apa beza setiap satu je? Beza je kalau korang tengok di sini, di bawah size dengan extension, right? Size, ni size file tu lah, ni extension. So kalau korang tengok di sini kan, right? Kalau korang tengok di sini kan, dia size untuk ke-4 file ni beza-beza. Ni 4 MB, ni 16 MB, ni 24, ni 15, right?
Okay. Apa yang menyebabkan dia beza-beza adalah sebab format file dia ni. Right? Kalau korang tengok kat sini, sesetengah buku macam buku oleh yang atas ni kan, yang AP French, Introduction to Classical Mechanics ni, kalau korang tengok, file dia dalam format PDF. Jadi kalau file PDF ni dia mudah lah kita nak buka kan, asalkan ada Adobe Acrobat tu dan kita boleh buka. Tetapi kalau format dia dalam format selain PDF, contohnya format DJVU ni ataupun format lagi satu EPUB ni, dia leceh sikit sebab format yang macam DJVU, EPUB ni, dia memerlukan perisian dia sendiri untuk kita baca. Kita perlu download reader, right? A reader software to read DJVU and EPUB files ni. DJVU ni and EPUB ni are formats for e-books, right? Sebab bukan semua e-book ni dia dalam format PDF. Right, okay. Dia apa? Dia setengah buku yang lama ni memang dia masih disimpan dalam format DJVU dan EPUB lah. Jadi kita tunjuk, katakan kita pilih satu lah, kita pilih let's say yang harian lah, DJVU yang ni So kita klik tajuk je, dan kalau korang tengok ini adalah gambar muka depan dia, kemudian dia beritahu lah berapa besar file size dia, dan dia bagi tahu juga format lah apa, DJVU, right? So kalau kita nak download, kita boleh pilih dari mana kita nak download file ni, right? So ini satu link, ini link ini link yang pertama, link yang kedua, link ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. So ada banyak lah, ada banyak tempat yang boleh kita pilih dari mana kita boleh download file ni, right? So biasanya saya ambil yang pertama ni, saya tunjuk apa yang berlaku. So kita klik this mirror. So kalau korang tengok, sekali lagi dia bagi tahulah apa rujukan tu. Kemudian kan ada link get kat atas ni. So kita klik get tu, dan file tu akan mula dimuat turun. Right. So sekarang kalau korang tengok this link waiting for the server tu semua. So kita tunggulah. It shouldn't take a long time benda ni. Dia bergantung juga pada let's see, kita tengok tu. Sambil kita tunggu tu, ada apa-apa soalan ke setakat ni belum kita tu? Okay, it's being downloaded, right? So it's around 4.5 megabyte. So internet kat UKM dia laju. Internet kat sini laju, so macam dia tak ada masa yang lama. So ya saya nak tanya, pensyarah fizik UKM menggunakan buku-buku rujukan yang kat Performa ni untuk soalan pada kuis dan exam juga ke? Sebab dah kongsi ni dia ubah lain sikit Pak. Yang tu dia ikut pensyarah tu jugalah actually. Dia as in tu soalan yang bagus sebenarnya. Saya tak boleh jawab bagi pihak pensyarah, tapi macam untuk saya sendiri, macam soalan tugasan dan kuis, soalan kuis, tugasan, peperiksaan, memang saya akan, ada kalinya saya akan ambil daripada buku-buku rujukan ni. Ada kalinya saya akan bina sendiri, macam itulah. So macam dia taklah macam pelajar dah ada buku rujukan ni, jadi kita tak boleh bagi soalan tugasan daripada buku ni. Pada saya itu merepek lah kerjanya, sebab pada saya macam kalau pelajar tu dia boleh belajar kan daripada soalan-soalan buku dalam buku ni, dan tak apalah kalau kita nak bagi soalan tu sama untuk tugasan pun kan, tak ada masalah pada saya. Tapi awak kena tanya pensyarah lain lah. Cumanya kalau pensyarah tu tak mahu guna buku rujukan ni, dan dia tak sepatutnya senaraikan sebagai senarai buku rujukan, betul tak?
Baik sir, baik. Betul. Dia Cak je risau tu ke? As in, bila Sebab selalu dah terkena dengan sir. terkena macam mana? Sebab selalu dah soalan semua susah-susah sir dah bagi ni. Soalan yang secara lain mungkin lebih apa berhati perut banding saya kot rasa. As in, I mean untuk soalan yang macam kalau macam fizik moden soalan fizik moden, setengah soalan tu saya bina sendiri, setengah soalan tu saya ambil daripada buku rujukan. Cumanya macam saya saya taklah ambil soalan yang jawapannya tu terang-terangan pelajar boleh salin daripada buku tu kan. Saya akan ubah suai soalan tu lah, itu je sebenarnya. Ya, sebab akhirnya bila kita bagi tugasan ni, kita nak menilai bila kita bagi soalan kepada pelajar, kita nak menilai sama ada pelajar tu je boleh menggunakan apa yang dia nak pelajari tu dalam situasi yang baru ataupun tidak. Apa gunanya kalau kita bagi soalan yang bulat-bulat sama dalam tugasan, dan macam kita bukan menilai pelajar tu boleh berfikir, kita menilai sejauh mana pelajar tu boleh menghafal kan. Contohnya macam ni lah, kalau saya bagi soalan yang mana jalan kerjanya boleh dijumpai dalam buku teks kan, right? Ada dua pelajar, contohnya menjawab soalan tu dengan memikirkan jalan kerja sendiri, right? Tetapi contohnya ada seorang pelajar lain, nama dia katakan Ali, katakan dia menjawab soalan tu dengan menyalin daripada buku teks tu kan. Tapi akhirnya dua-dua Cha dengan Ali memberi jawapan yang betul kan. Tapi antara dua tu, antara Cha dengan Ali, siapa yang lagi layak mendapat markah penuh? Cha ke Ali? Macam mana kita nak bezakan pelajar yang betul-betul faham dengan pelajar yang pura-pura faham ataupun dia nampak faham tapi sebenarnya dia salin saja kan. Jadi Cha rasa adil tak kalau Ali dapat markah penuh, lepas tu Cha pun dapat markah penuh, sedangkan Cha dah besar payah nak fikir sendiri kan, tapi akhirnya dapat markah sama je kan. Cha rasa adil tak macam tu? Tak. Tak tahu lah jawab. Kan, kalau sebab prinsip saya mudah saja. Kalau korang tak kisah, kalau pelajar rasa macam adil saja, pelajar yang menyalin dapat markah yang sama dengan awak yang besar payah berfikir sendiri jawapan tu, saya tak ada masalah kan. Tapi kalau rasa itu satu ketidakadilan untuk pelajar yang bersusah payah berfikir jawapan tu secara sendiri kan, secara beretika kan, dia tak menyalin, tak tu. Kalau awak tak kisah pelajar yang berfikir sendiri dapat markah yang sama dengan atau yang menyalin, dan saya okey je bagi soalan macam tu kan. Lagi mudah pun untuk saya menanda awak dapat jawapan yang sama je, saya terus bagi markah penuh kan. Tak perlu saya nak baca satu persatu kan langkah pengiraan awak. Tapi kalau rasa itu satu benda yang tak adil, dan saya kena membangunkan soalan yang boleh membezakan pelajar yang betul-betul faham dengan pelajar yang pura-pura faham kan. So itu logik je, itu rasional je kenapa soalan yang saya berikan tu je tak 100% sama dengan soalan yang ada dalam buku teks ke dalam buku rujukan. Because if it's the same, if it's 100% the same, then how can you distinguish between the really good student that deserve that full mark and the lazy student who just copy the solution from anywhere or from his friend kan. Lepas tu dia pun dapat markah penuh juga. Kalau korang rasa itu tak adil, dan saya takkan buat saya akan bina soalan yang boleh membezakan dua-dua orang pelajar lah. Tapi kalau korang rasa itu adil, saya pun tak kisah buat soalan yang ambil soalan daripada buku teks dan bagi pada awak semua kan. Lagi mudah kerja saya pun actually. Jadi bila saya bina soalan yang pelajar rasa susah, tapi soalan tu soalan baru, maksud konteks yang baru,
itu sebab je. So kita nak membezakan pelajar yang betul-betul boleh berfikir dengan pelajar yang dia dapat dia boleh buat tu sebab dia salin, dia boleh buat tu sebab dia ciplak dari mana-mana kan. Kita 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 kena ingatlah kita belajar ni nak lulus peperiksaan saja ke ataupun kita belajar ni sebab kita nak belajar ilmu baru kan. So itulah itu dia punya logik je lah. Itu alasan saya lah. Right? So saya tak pasti sama ada tu memuaskan apa cara but itu penilaian saya lah kiranya bila saya buat macam tu. So macam tu lah. Anyway, yang DJView tu dia dah habis download. So kalau nak buka file DJView ni sebelum saya lupa, kita perlukan sebuah reader. So you just go to Google and then you type DJView. So macam the first item there. We need to download a DJView reader. One of them is this. So I think you go to download. Download and then you find, let's see, DJView, WinDJView, MacView, Short View. So you click this one. So you have to download the reader first lah, right? Ni ada banyak kat sini. WinDJView. Dia leceh sikit lah bila format file dia bukan PDF ataupun bukan PDF sebab kita kena cari reader yang lain. Kita kena download an extra software to open it. Dia macam plugin jugalah. So it's being downloaded. Okay, so I need to install this. Saya buat habis kat ni supaya kita boleh dapat buku, boleh tengok buku je, right? Opening. I should have installed it early on. Yes. Install. Next, finish. Okay, so this is the file. This is the this is the interface for WinDJView ni. So kita cuba buka file yang kita dah download tadi So kita cari ni, put it. Mana saya letak benda tadi. Okay. Right? So this is how it looks like, right? How the book looks like. So kalau korang tengok the content and then the content. Sir. Ya saya. Saya rasa saya tak nampak apa yang screen sir tunjuk. Maksudnya masih dekat source. Saya share screen. Nampak ke sekarang? Nampak tak? Nampak. Okay, right. So this is sebab saya share window dan share screen. Sorry. So this is the book, right? So kalau korang tengok content. Okay. So sekarang ni bila korang dapat buku macam ni, right? Kan saya kata buku macam ni kita tak perlu baca daripada awal surat pertama sampai ke buku surat yang terakhir sampai 200 ni, right? Sebaliknya buku-buku macam ni kita kena tahu dulu apa yang kita nak cari daripada buku ni sebelum kita membacanya. Contohnya, katakan korang sedang belajar tentang angular momentum, part angular momentum. Okay, contohnya kita nak tahu pasal angular momentum. Ada dua cara untuk mencari maklumat dalam buku. Yang pertamanya kita guna table of content. Right? So kita baca setiap satu bab ni, kita tengok ada tak bahagian tentang angular momentum. Ada tak bab khas tentang angular momentum atau ada tak subtopik khas tentang angular momentum. Kalau tak ada, kalau tak senaraikan kat sini, pilihan kedua adalah untuk awak cari di index. Right? Index kat belakang ni kan. So kita kena pergi ke 701. Let's go 701. Right? So this is index. Right? So kita cari angular momentum start with A. So under A. So kalau naik angular momentum 510. Right? So angular momentum disenaraikan pada halaman, right, pada halaman 510. Lepas tu kalau nak pasal conservation angular momentum 297, 298, 490. Right? So bila kita dah tahu halaman yang patut kita rujuki, dan kita carilah angular momentum. So let's see, conservation angular momentum ataupun angular momentum secara umum lah 510. So kita cari 510.
510. See. So, berapa ini kita boleh tahu. Oh, this 503. So I think 509. So okay. So this is so ni 509. So this is 510, right? 510. Cumanya korang kena hati-hati sebab kadang-kadang halaman yang disebut di sini dia tak semestinya sama dengan halaman yang dalam kat sini, right? PDF pun sama juga, dia tak sama kadang-kadang. So korang kena kena hati-hatilah. The page number here might not be the same page number as this one. So kalau korang tengok this is page 509 but here it is 515, right? So korang kena pay attention to that lah, right? So kat sini dia ada terangkan pasal angular momentum, right? Apa tu angular momentum? Jadi bila kita dah jumpa tu dan kita bacalah, kita baca bahagian ni angular momentum, kita baca satu bahagian ni dan kita tengok adakah ini yang kita nak ataupun tidak, right? Kalau ini yang kita nak dan kita bookmark lah bahagian ni, right? Ataupun kita mungkin awak boleh salin poin-poin yang penting daripada sini ke dalam nota awak, right? Dalam nota kuliah, right? So itu caranya kita mencari buku, right? Kita mencari buku di LibGen. Saya tutup ni balik, right? So LibGen kat sini contohlah guna area tu. Tapi kalau korang tengok selain daripada buku oleh Arya ni, ada banyak buku lain oleh EP French, oleh David Morin, kan. So kalau korang nak, korang boleh explore buku-buku lain ni. Tapi nasihat saya adalah mulakan dulu dengan buku-buku yang disenaraikan dalam Proforma, right? Sebab buku-buku tu memang biasanya buku-buku tu telah dipilih oleh pensyarah supaya dia selaras dengan apa yang dia ajarkan, right? So setakat ni ada apa-apa soalan ke tidak? Dia macam apa? Sorry. Contohnya macam apa yang boleh kita lakukan sekarang? Apa yang bukan sekarang? Maksudnya bila awak dah tahu yang awak boleh mencari buku-buku ni di LibGen, right? Jadi apa yang boleh awak lakukan adalah untuk buka Proforma kursus-kursus yang awak sedang pelajari sekarang, right? Kemudian awak cuba lihat senarai rujukan dalam Proforma tu dan cuba cari buku-buku yang tersenarai dalam rujukan tu di LibGen, right? Cuba cari kat situ, right? Dan bila kalau boleh, kalau kan dia ada senaraikan sampai 5 buku rujukan, cuba cari ke 5 buku rujukan tu di LibGen. Cuba cari dan download saja ke dalam komputer supaya dah tersimpan 5 buku tu dan awak boleh baca satu demi satu, kan. Mungkin kalau baca buku yang pertama tu awak tak faham, kemudian awak boleh cuba baca buku yang kedua. Kemudian kalau tak faham juga, cuba baca buku ketiga, right? So sekurang-kurangnya awak dah ada mini library, perpustakaan mini untuk kursus tersebut, right? Jadi itu lebih itu akan membantu awak lah untuk mencari, untuk memahami untuk memahami benda yang awak kurang faham dalam kursus tu, right? Ada apa-apa soalan tentang yang memuat turun buku daripada LibGen ni? Tak ada. Tapi saya nak tanya, kalau nak beli buku, kedai mana boleh dapat buku yang paling murah dan secepat datang ke safe ke? Tak akan macam dapat buku yang salah. Soalan Brian tu soalan yang bagus. Kalau nak beli buku, macam saya sendiri, saya biasa beli buku daripada Amazon. I usually buy books from Amazon. And I think Amazon have a good collection of textbooks as well, right? So yeah, if you can try Amazon. I mean, let me just show you. Amazon, let me see my account. Let me share my screen if I forget. I want to share
share my screen. So right, so this is my Amazon punya account. Apa tadi, introduction to classical mechanics, right? Kalau korang type macam tu, memang akan banyak lah, macam David Morin kan. Cumanya kalau korang tengok macam buku David Morin ni, cuba korang tengok harga je berapa kan. Harga je sampai 4,143. Takkan korang nak beli kan kalau korang nak beli. So this is why sometimes it is easier to sort of it's easier to download it, right? Because if you want to buy it, then it will be very, very expensive, right? So this is in ringgit, and then kita ada tak buku Arya tadi? Introduction to Classical Mechanics. Kita tengok harga berapa. Let's see. Oh, this is very cheap actually, 71 ringgit. But this is used lah, right? So this is used. Maknanya buku tu telah digunakan, lepas tu orang, diorang macam macam buku terpakai lah kiranya, right? Kalau korang nak beli buku yang baru, edisi terbaru, yang inilah, right? So kalau korang tengok sini, dia second edition. The paperback is it's quite cheap. This renting. Katakan kita nak buy new, right? So buy new is almost 800, it's almost 10 times more than the used one, right? So kalau korang nak, then boleh beli yang ni kan, buy used, so it's 74 ringgit. But then see the shipping is almost as semahal buku tu. But then if I order it today, then it will arrive by November 23rd and that kind of thing. So macam if you want, then you can just add to the cart, right? Contoh, and then let me just show you. So this is my card lah, right? So abaikan tu. Ini buku-buku yang saya pilih tapi belum. Kalau saya minat, dan saya akan belilah. Kebanyakan buku-buku ni, setengah buku tu agak mahal, setengah tu buku agak murah, right? So Amazon is a good place to look for books, right? Abang Imran. Ya. Hari itu saya jumpa satu laman dia sewa buku RM20 sebulan. Okay. Perlego.com. Apa? Perlego, PERLEGO. .com. Ini yang tu. Interesting. Yang ni kalau ikut harga US dia $5 lah, tapi kalau convert RM20 lah. Tapi kalau fikir balik, kita pakai mungkin dah 1 sen je. 1 sen ada dalam 4 bulan. So 20 darab 4 dalam RM80 lah kalau kita guna setiap sem. Kalau kita guna untuk 1 sem tu. Dan benda macam ni actually bagus apa yang Taza cadangkan ni, sebab korang boleh berpakat tau sama kawan-kawan korang. Maksudnya tak perlulah seorang tu beli sewa semua buku. Maknanya mungkin si Ali tu sewa buku untuk untuk mechanics, lepas tu yang si Aminah untuk electromagnet. So macam this is one of those things that you can sort of work together and share the cost lah kiranya, right? Saya tak pasti ada tak buku, kena carilah. So macam classical mechanics ni okay, kalau kita letak Lego interesting. Terima kasih Mumtazah, baru tahu Kleppner. Right, so you can start your free trial. I'm not sure how long is a trial, right? Kalau nak jahat, ini macam jahat lah kiranya. Korang start je free trial tu. Tapi sebelum habis, contohnya macam bila sebelum habis tu korang batalkan free trial tu. So macam as long as you're within the free trial punya limit tu, then you don't have to pay anything kan. Tapi macam it's not very nice lah sebenarnya kan. So once again, the book is available in PDF, right? So macam tu lah format dia. So this website is for ebook. I think this is for ebook, yeah. So I have used this website for ebook, so it is called like PDF Drive. So you can, there's quite a lot of books. PDF. So for I'm interested in getting like
a physical book. So the best one is from Amazon, from my experience. So are there any like salesperson like in our secondary school or primary school, they go to university to sell the book? Are there any? We do have publishers that goes to that yang datang ke universiti, tapi biasa juga syarah lah biasanya. Tapi buku yang diorang biasa cadangkan tu adalah buku macam Gan Colley, yang Friedman, books, general textbooks as opposed to specific macam introduction to mechanics or introduction to EM. So and if you want to order through them, I think it will be much more expensive juga actually, and you might have to wait longer actually. Based on my experience, Amazon okay lah in terms of the cost and in terms of the price, and in terms of the how fast you can get the books. Yeah. So the used book is those book like a lot of like sketching, highlighting, or is quite clean? It depends. Sometimes the used book could be because the book maybe is torn in some parts, or maybe the edges are old, that kind of thing. It's not necessarily the case that when it is used, it is filled with writings, right? All right, understood. Thank you. I think if I'm not mistaken, Brian, if you were to buy the used books, they will tell you, in what condition the book in what condition the book is, whether it is torn, or it looks old, or it has writings on it. They will let you know first, right? Oh, okay. Yeah. Understood. Okay, thank you. Okay. So itu berkenaan dengan buku ni, right? So saya stop dulu. Okay, kalau korang tengok sini, so itu tentang muat turun buku. Jadi untuk peringkat sekarang ni, saya rasa apa yang penting adalah korang cuba lihat dalam performa kursus masing-masing, right? Kemudian cuba muat turun buku cuba cari buku tersebut, sama ada di LibGen ataupun di PDF Drive yang Brian cakap tadi tu, right? Try to find the books listed in the performa from these two sites, and download them to your computer. So at least you have these references, right? Dan mungkin perkara terakhir yang saya sebut sebelum kita berhenti, sebab ada pukul 10.30 pun actually. Buku-buku teks ni dia ada berapa jenis, right? Ada buku teks yang bersifat umum, right? Bersifat umum ni macam buku Gan Colley, yang Friedman, Halil Rasnik, right? Dia biasanya buku teks yang umum ni korang boleh guna up until maybe up until first year lah. Right? So kalau korang ada Gan Colley, yang Friedman, Halil Rasnik, you can use it up to first year, right? Once you go into second year, you can use certain parts of it for quantum mechanics, right? But then the level at which the second year courses untuk kursus-kursus tahun 2 ni, dia memerlukan buku-buku yang memang khusus untuk subjek tu. Contohnya kalau kan nak belajar mekanik klasik dalam tahun 2 kan, kalau nak cari tentang penerangan tentang mekanik klasik dalam buku yang Friedman ataupun Gan Colley atau Rasnik, mungkin penerangan dia tak begitu mendalam. Jadi awak kena cari buku yang memang khas untuk mekanik klasik tu. Right, so buku-buku khusus ni biasanya for second year and up lah, second year upwards. Maknanya in the specific books for quantum, specific books for classical mechanics, specific books for thermodynamics or statistical mechanics, right? Jadi buku khusus ni biasanya dia lebih mendalam lah, dan lebih sesuai untuk kursus-kursus tahun kedua dan ke atas, right? Kemudian ada buku yang ketiga yang bersifat soalan tau. Buku macam tadi yang dalam performa Dr. Anwar, buku Shams ni, Shams Outline ni. Shams ni is a very famous publisher, Shams. Dan buku Shams Outline ni, dia best je buku ni, dia akan menyenaraikan sorry, I think I lost the screen sharing. Hang on. Oh, my iPad. Hang on.
I think my iPad has frozen. Anyway, tak apa. Buku Shams Outline ni, dia best sebab dia ada senaraikan soalan, banyak soalan. Lepas tu dia akan tunjukkan juga jalan kerja. Kalau korang ingat, ni mungkin Wirda dan Chai ingat kot, masa fizik moden, salah satu buku yang kita gunakan adalah Shams Outline for Modern Physics or something like that. Kalau korang ingat, buku tu kan ada disenaraikan soalan, jalan penyelesaian, soalan, jalan penyelesaian, soalan, jalan penyelesaian. So kalau korang nak cari satu buku yang mengajar korang macam mana nak menjawab soalan, you should look for books by Shams ni. Okay, my iPad has officially gone dead. Anyway, buku, see whether I can start. Let me just see whether I can get back to it. Okay, betul. Buku yang ni, buku yang ni, yang publisher je Shams Outline. Buku yang oleh Shams Outline ni biasanya buku yang bagus kalau kita nak belajar macam mana nak menyelesaikan masalah fizik lah biasanya, sebab dia akan bagi soalan, lepas tu dia akan tunjukkan jalan kerja je. So kalau awak jenis yang belajar fizik dengan melihat jalan kerja, perlu nampak lihat jalan kerja tu, then Shams is a good book for problem solving. So this is for problem solving. Right? So 3 kinds of textbooks lah, right? Tahap dia. Ada buku teks yang umum, right? Tapi biasanya untuk peringkat universiti ni, buku-buku teks yang umum ni hanya boleh digunakan mungkin sampai tahap first year sajalah, right? After second year, then the general textbooks are too shallow, right? They are not deep enough. So kita perlu mencari buku yang lebih khusus lah, dan buku khusus tu kita boleh cari di Lebjen. Okay? Dan kalau korang nak cari buku yang berkenaan dengan yang menyelesaikan soalan dan penyelesaian soalan yang penyelesaian, dan cari buku yang macam Shams sajalah. Shams. So saya Shams ada banyak tu dia punya tu. Saya tunjukkan let me share this screen. Shams kan? Shams. Kalau korang tengok kan, Shams 3000 solve problems in physics kan. Kalau tu, I think it's quite tu juga, macam mechanics, I think ada juga ni, mechanics, engineering mechanics, dynamics, statics mechanics, and beginning physics. So buku-buku macam ni, buku macam oleh Shams ni, Shams Outline quantum mechanics kan, dia akan mengajar, dia akan ada nota ringkas. Kemudian dia akan terus dia akan senaraikan banyak soalan, kemudian dia akan tunjukkan jalan pengiraan dia, right? So dia berguna untuk latih to be sebenarnya, buku Shams Outline ni, right? If you want to practice your problem solving, then Shams is a good book to use, right? So sekarang dah pukul 10.43. Saya rasa kita patut berhenti kat sekarang, right? Sebab saya rasa benda ni kalau saya beritahu semua sekaligus pun mungkin awak akan terkejut kan. Dan lebih baik kita buat secara berkala, lepas tu kita sikit-sikit tu, dan so that you have time to digest what is apa yang kita bincangkan, right? Nanti saya minta korang pilih pilih tarikh yang berikutnya lah untuk kita buat pertemuan yang kedua. At least now we have a reason to sort of meet regularly lah. Amongst ourselves, right? So I think that will help us to get to know each other better, right? So that we can help each other better, right? Sebelum kita bersurai, ada apa-apa soalan yang ingin tanya, right? Sebelum kita stop share my screen. Sebelum tu saya jemput mungkin Murtaza adalah senior awak semua, right? Saya jemput je sebab dia pun berpengetahuan luas dalam benda ni. Jadi saya jemput lah. Murtaza nak tambah apa-apa yang mungkin ada yang abang sampaikan yang ada kurang. Silakan Murtaza. Hello.
Yap, dengar. Okey, dengar. Rasanya Abang Imran ada terlepas pandang sesuatu tadi sekejap. Ada satu benda pasal tadi ada Abang Imran tunjuk macam nak tengok pakai isi kandungan kan? Betul. Yap. Abang Imran lupa nak tunjuk pakai indeks. Tunjuk sekaligus saja. Macam Sekaligus ada tadi. Ada kod rasanya. Boleh je. Korang jelaskan macam nak cari ataupun okey kita korang perlukan Abang Imran tunjukkan sekali lagi macam nak gunakan indeks tu ataupun korang dah clear dah guna tu. Kalau korang clear dan Abang Imran saya tak perlu terangkanlah, tapi kalau tak jelas dan saya tunjukkan sekali lagi. If the time is okay, then why don't we just look at okay. I thought never mind. Okay. Saya buka balik. Let me open another book lah. See what book I have? I think tak apa saya buka. Okay, saya buka yang Arya ni. Hang on, let me just share this. Share. Okay. Nampak kan betul? Okay. So kita boleh guna content. Right? You can use a content to find what you want. Or if you can't find it using the content, because the content simply list isi kandungannya dia senaraikan tajuk saja, dan kadang-kadang susah untuk kita tahu isi kandungan tajuk tu hanya berdasarkan sini saja. Jadi kita boleh guna index, right? Index adalah kat sini. Index ni biasa diletakkan di bahagian hujung buku, right? So kita kena, so kalau ni 701, so we go down all the way to here. So this is an index, right? So index looks something like that, right? So it will list all the keywords in alphabetical order. So A, B, C sampai semua tu. So katakan korang nak cari tentang Coriolis force, right? Korang akan belajar nanti dengan Dr. Yap. So Coriolis force. So Coriolis force, So find the keyword Coriolis force and then find the page number 434 and then kita carilah 434 muka surat 434. I think it should be somewhere here. So this is page number force translating. I think it should be somewhere here. 428, 429, 43. I think it should be somewhere here. Yeah. So Coriolis force, right? So it is here. Right. So you can search for something in a book by looking up the table of content at the beginning of the book, or you can search in the index at the back of the book. Right? So itulah cara kita menggunakan index untuk mencari maklumat dalam sebuah buku. Right? Jawab ke soalannya, Taza? Okey, rasanya saya mungkin kalau Abang Imran pernah saya terlepas pandang kot. Okey, tak apa. Tak apa. Okey, tadi Abang Imran mention pasal LibGen dengan beberapa tempat nak cari buku kan. Ada satu tempat buku ni. Saya tak ingat nama dia lah. LibreText. Yes. Share screen. Yeah. LibreText. RE ya. Yang atas ya, yang atasnya untuk forex ataupun crypto Okey, yang ini ada beberapa topik kimia, fizik, macam-macam ni lah. Dalam ni pula ada beberapa buku, kalau tengok dekat bookshelf. Okay. Ada beberapa tajuk lah yang ditulis oleh beberapa pensyarah. Kalau tengok macam College Physics, ambil College Physics. College Physics, okay. Sampai mana tekan Sorry. Okay, College Physics. Ada 3 buku kan. 3 buku ni dia macam 3 buku teks berbeza lah. Okay. So kata teks ni.
OpenStax pun satu laman juga, tapi OpenStax dia setiap topik cuma ada satu buku teks sahaja. So okay. dia macam semua pensyarah buat satu buku teks lah. Okay. Yang ini masing-masing, setiap pensyarah ada buku teks masing-masing. Okay. Okay, yang ini semua ni. Betul. Saya selalulah kalau ada beberapa topik dalam quantum mechanics yang saya guna LibreText sebagai rujukan dia. Kalau tak jumpa dekat quantum mechanics, cuba cari dekat bahagian kimia. Kadang-kadang kimia ada. Ini kan lebih introduction to quantum mechanics ni. Saya rasa korang belajar semua ni macam budak macam Wida semua dalam belajar semua yang photoelectric, quantization semua ni. Inilah yang orang dalam belajar tu. Black body should be somewhere here je lah. Yang LibreText ni dia punya konsep dia, dia macam dia ada macam-macam buku dan setiap buku tu ada bab kan. So kalau pensyarah, kalau sebagai seorang pensyarah nak pakai, pensyarah tu boleh pilih bab yang sesuai untuk setiap kursus dia. Daripada macam-macam buku tu, lepas tu buat macam buku sendiri. Oh, faham. Dia macam folio sendirilah. Okay. Nice. Dia ada konsep tertentu. Tapi saya tak pernah pakai. Jadi saya tak tahulah dia punya keberkesanan macam mana. Tapi memang konsep dia macam setiap bab tu dia boleh berdiri sendiri dan boleh padan-padankan jadi satu buku teks besar. Okay, menarik. So jaga fleksibel lah kita kalau untuk sebab setengah buku mungkin topik A lagi bagus kan, untuk setengah buku untuk topik B pula mungkin buku lain lagi bagus kan dia jatuh. Okay, kalau Abang Imran nampak kat belah kanan atas. Belah kanan atas, okey. Ada gambar mata, gambar nota tu kan? Buka anak panah tu. Buka anak panah, okey. Okay, ni kalau yang ni dia panggil hipotesis tau. Dia satu app, dia macam dia buat nota secara ramai-ramai. Okey. So, okay. Kita klik yang ni lah. Tapi kena login dululah. Kalau katalah kalau ada satu orang dalam satu kumpulan, dia dah buat dah highlight, lepas tu letak komen sendiri. Okey. Jadi kawan dia dalam satu kumpulan yang sama boleh nampak juga. Oh, okay, faham. So it's macam Google Docs, kind of you can comment together lah, kira macam tu lah. Jadi dia boleh macam pembacaan bersama-sama lah, pembacaan kolaboratif. Okay. Aku rasa yang tu point yang bagus sebab yalah sekarang ni macam apa pernah cadangkan kepada pelajar tahun berapa tak ingat. Pernah cadangkan diorang instead of setiap seorang, kan sebab kita kelas online sekarang, so salah satu kelebihan kelas online ni korang semua mendengar kuliah yang sama kan, dan korang semua all of you are in front of the computer, so what you can do, each of you can sort of can open one Google Doc file and then each of you can jot down what the lecturer is saying and then and you can do that collaboratively tau. Maknanya tak perlulah setiap seorang tu je kena salin A ke Z apa yang pensyarah cakap. Tapi korang type bersama-sama, lepas tu korang bila dah habis kuliah tu korang gabungkan ke semua nota-nota tu ataupun korang check kan sama ada apa yang korang catatkan tu betul ke tidak kan. Ataupun korang boleh agihkan, okey, si Ali dia catatkan formula saja, si Aminah dia catatkan graf saja ataupun rajah saja, si Acong dia catatkan penerangan saja kan. So korang boleh agihkan tugas mencatat nota tu sesama korang right? Daripada korang berseorangan terkantang-kanting nak menulis apa yang pensyarah cakap, lebih baik korang belajar untuk bekerjasama macam ni right? So learn to work together to lighten the load right? So just to mention that. Okay, satu lagi yang best pasal LibreText ni kan. Kalau Abang Imran tutup hipotesis tu jap. Hipotesis maksudnya? Yang kanan tu tutup. Okay. Tutup. Lepas tu naik atas. Atas. Okay. Naik atas. Atas sekali. Memang dah atas sekali lah. Ya, dia tak loading lagi. Mungkin slow kot. Okay. Kalau nampak dekat bahagian yang nak ke bab kiri, bab kanan tu,
Ada PDF, readability, yang tu. site dispatch dengan donate kan. Yang PDF tu kita boleh download PDF untuk satu bab sahaja. Okay, so kalau Dan kita juga boleh download PDF untuk seluruh buku kalau kita nak. Oh, lawa PDF. Nice. PDF je lawa. Okay. So this is PDF. Okay, nice. Itu. Jadi dia boleh kita boleh apa? Kita boleh simpan satu bab ataupun kita boleh simpan satu buku. Okay, nice. Itu yang best pasal LibreText ni lah. Okay. Maksudnya kalau nak cuba buka OpenStack jap. Dekat buku dekat tab yang ni baru boleh buat kat tab baru. Ada buka yang baru. Right, so this another one, OpenStack. OpenStack. Okay. Yang ini konsep dia apa satu buku satu tajuk. So contohnya yang ini let's see, science. Ni kita orang guna juga untuk astronomy. I use this particular astronomy untuk itulah for my astronomy class sebab dia online kan. So this is quite good as well kalau macam mesti physics. So dia punya table content. Right, so inilah. So korang boleh so ada apa-apa ke lagi? Tanda? Rasanya tu juga sebab selalunya itulah saya dua tempat itulah saya tengok. Kalau OpenStack, kalau LibreText tak ada, tengok kat OpenStack. Okay. Dua tu dan berdasarkan pengalaman Taza, kedua ni pun dia memadai, isn't it, untuk mendapatkan untuk membaca pembacaan lanjut kan tajuk-tajuk yang belajar tu. Betul lah, tapi dia apa satu petua umum yang selalu kita kena kena ambil tahu ialah satu buku tu mungkin tak akan menjawab soalan kita. Jadi kita kena cuba baca daripada macam-macam buku. Sebab ada bab yang saya tak puas hati dengan OpenStack, ada bab yang saya tak puas hati dengan LibreText, tapi itu okey sebab setiap buku ada kekangan masing-masing. Ya, setuju. Jadi kita kena jadi macam detektif lah, kita cari sampai kita puas lah kiranya kan. Cuma kita dan bila macam tu kita kena stamina untuk cari satu tu. Tapi yalah macam Taza kata tu, memang kalau benda tu mudah dan bukan belajar lah namanya kan. Kita anggap kita sebenarnya untuk kita sebagai umat Islam kita anggap tu macam setiap benda kita buat tu macam yalah kita akan diberi ganjaran lah susah payah kita buat tu kan. Okay. Ada apa-apa lagi Mutazah sebelum kita tu? Rasanya tak. Tadi rasanya saya ada cakap kalau bab mekanik kuantum kan. Kadang-kadang dekat buku fizik tak ada. Dan kadang-kadang kena tengok kat buku kimia. Betul, setuju. Ya, kadang-kadang sebab dia overlap kan benda tu. Sebab kadang-kadang chemistry lagi mendalam pasal atom. Kadang-kadang tak. Jadi itulah dia. Okay, terima kasih banyak Mutazah. Kita go once round table dan kita jangan risau ya, this is just the first session, right? So insyaAllah akan ada lagi sesi yang ada banyak lagi benda yang saya belum sempat terangkan. Tapi saya harap yang ini sebenarnya untuk sesi pertama ni awak dah tahu di mana awak boleh cari bahan-bahan rujukan, right? Supaya awak taklah hanya bergantung pada slide atau pada kuliah saja, right? Supaya awak tahu where can you go to download or to find textbooks online, right? So we go one round table. Farzana, ada apa-apa yang ingin ditanya ataupun ada apa-apa yang ingin dikongsikan ni? Tak ada, sir. Okay. Brian, anything? Nothing from me, thank you. Okay. Cha, ada apa-apa? Okay, sir. Sebab saya minta maaf sebab macam tak sempat nak masuk ke soalan pasal kuantum, tapi insyaAllah itu kita boleh masuk untuk sesi yang seterusnya lah. Okay kan Cha, kalian tu? Boleh sir, tak ada masalah. Okay. Cun. Wilda, ada apa-apa? Tak ada, sir. Okay. Om, ada apa-apa?
Okay, Okay, Rose ada apa-apa? Ya saya. Ada apa-apa, Rose? Suara awak sayup sikit. Oh, tak ada. Okay. Um, awak boleh kan awak ada berikan yang performa untuk matematik klasik dengan fizik matematik tu. Awak boleh cari apa? Saya syorkan awak guna LibGen tu, just cari je buku-buku yang disarankan kat situ, right? Bila dah ada tu, then untuk sesi yang seterusnya nanti kita semua bila kita dah ada buku-buku tu, then lagi mudahlah kita nak kita nak belajar macam mana nak gunakan buku tu untuk mencari maklumat untuk soalan ke untuk apa-apa, right? So untuk peringkat awal ni kita dapatkan buku-buku tu dulu, right? Okay. Jadi kalau tak ada apa-apa, saya berhenti di sini. Terima kasih sebab luangkan sampai pukul 11, 1.5 jam kan untuk saya jaga diri masing-masing. Selamat malam dan Assalamualaikum. Terima kasih Encik Aram dan Senior Murtaza untuk informasi-informasi. Good night. Saya akan kongsikan rakaman nanti because I recorded a session, so I'll put it on YouTube so that you can watch it again. Right? Terima kasih banyak Sir and Brother Murtaza juga. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Wida.